Perkembangan berita dari Sabah pula, kita akan bersama dengan Stanley Minsun di studio berita RTM Kota Kinabalu. Silakan Stanley. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Peri Taufik. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sebanyak 3.5 juta ringgit bantuan wang ehsan telah diserahkan kepada mangsa banjir yang diluluskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kepada penduduk negeri Sabah yang terjejas. Demikian dinyatakan Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, Kolonel Pertahanan Awam Mulyadi Alhamdihluddin. Ketika ditemui pemberita, Kolonel Mulyadi memberitahu jumlah bantuan wang ehsan yang diserahkan kepada penerima bantuan di daerah Papar berjumlah 1.2 juta ringgit. Untuk kali ini di daerah Papar ataupun di bahagian Kimanis ini, penerima untuk wang ehsan ini seramai 2,424 orang, dan kita akan melaksanakan 2 sesi untuk penyerahan wang ehsan di daerah Papar ini. Sementara itu, Menteri Luar Merangkap Ahli Parlimen Kimanis, Datuk Seri Haji Anifah Haji Aman melahirkan kesyukuran atas bantuan yang diberikan kerajaan dan pengurusan yang baik semua pihak kepada rakyat negeri ini. Dan pada hari ini, kalau kita lihat secara keseluruhannya, rakyat begitu bangga sekali oleh kerana pegawai-pegawai termasuk Kolonel Mulyadi yang ada di sini dan pegawai daerah dan lain-lain, terutama sekali juga YB Adun kita yang telah pun berusaha. Datuk Anifah berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan wang ehsan mangsa banjir di Bongawan. Penerima bantuan wang ehsan yang ditemui bersyukur atas sumbangan tersebut. Kita kena bersyukur juga kerana dapat menerima sumbangan ihsan daripada kerajaan ini sebanyak 500. Kita amat bersyukurlah. Antara daerah lain yang telah menerima bantuan wang ehsan tersebut, Kudat, Tawau, Membakut dan Beaufort. Pusat Kebudayaan Rungus akan menjadi pemangkin kepada kemajuan masyarakat Rungus, khususnya di daerah kecil Matunggung. Pembinaan Pusat Kebudayaan itu yang menelan kos RM1 juta akan dimulakan awal tahun depan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM, Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak, peruntukan pembinaan pusat kebudayaan tersebut diluluskan Perdana Menteri awal tahun lalu di kawasan tanah seluas 1.08 hektar. Beliau berucap merasmikan Mesyuarat Agung Pertubuhan Momogun Rungus Malaysia PMRM kali pertama 2016 di Matunggung. Dalam perkembangan lain, Datuk Saleh mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dan pejabat daerah kecil Matunggung melakukan kajian keperluan keseluruhan talian internet dan penara komunikasi di kawasan tersebut. Beliau berharap hasil kajian itu dapat disiapkan selewat-lewatnya hujung Disember ini bagi memudahkan projek pemasangan dilaksana awal tahun depan. Sementara itu, ketika ditemui media, Presiden PMRM Datuk Wetrom Fikri Bahandar berkata, penubuhan PMRM bertujuan menjaga dan memelihara budaya dan adat resam suku kaum Rungus dan bukannya bersaing dengan mana-mana pertubuhan NGO lain. Bukan saja di Matunggung tapi daripada Beluran, rungus-rungus daripada Beluran, Pitas dan juga Kudat dan Matunggung. Dan ada juga kita punya ahli-ahli daripada 7 negeri daripada Semenanjung dan daripada Kota Kinabalu sendiri. Jadi ini adalah Mesyuarat Agung yang pertama dan kehadiran yang kamu lihat dalam lebih kurang 1,000 lebih orang. Dalam majlis ini, Datuk Saleh meluluskan pemberian 100 buah komputer kepada PMRM. Persatuan Sino-Kadazan Dusun Murut Sabah PSK DMS diyakini mampu menjadi wadah penyatuan pelbagai suku kaum dan etnik di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, apa yang penting permufakatan dalam memberi sokongan kepada usaha-usaha kerajaan bagi memastikan pembangunan dan kesejahteraan terus diperjuangkan demi kepentingan rakyat dan generasi akan masa depan.
Datuk Musa berucap merasmikan Pesta Keubatanan Omrani Tavanus Tadau Sino Kadazan Dusun Murut Sabah 2016 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri, Datuk Johnny Mositun. Menurut Datuk Musa, keahlian PSKDMS yang kini mencecah 30,000 orang dari seluruh Sabah membuktikan bahawa persatuan itu kian berkembang berkat sokongan warga Sino Kadazan Dusun dan Murut di negeri ini. Sambutan Pesta Kebudayaan dan Datuk Sino KDM sempena Hari Sino kali ke-6 ini menyaksikan acara kemuncak pertandingan Ratu Sino KDM dengan menobatkan Nersha Yapshu Fon dari Tuaran sebagai Ratu Sino KDM bagi tahun 2016. Sementara tempat kedua Chi Nyuk Len dari Likas dan tempat ketiga dimenangi Kerniah Mah dari Kota Marudu. Majlis ini diserikan dengan persembahan hiburan serta tarian tradisional. Turut dilancarkan buku inventory Sino Native. Ibu bapa dan penjaga tidak perlu panik dan membandingkan keputusan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR tahun ini kerana format pembelajaran yang berbeza untuk peperiksaan tersebut. Sebaliknya, keprihatinan dan sokongan yang berterusan ibu bapa penting dalam menekankan aspek keseimbangan akademik, sosial, rohani dan jasmani dalam melahirkan pelajar yang berkualiti. Menurut Ahli Parlimen Sipitang Datuk Sapawi Haji Ahmad, kemahiran berfikiran aras tinggi KBAT yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan adalah demi kepentingan generasi akan datang yang mempunyai daya pemikiran yang kritis, kreatif dan inovatif. Selain itu, beliau yang juga pengarah Yayasan Sabah berkata kerajaan sentiasa menyediakan kemudahan pembangunan fizikal yang lengkap seperti pembinaan sekolah terbaik dan kemudahan lain dalam memastikan suasana kondusif untuk pelajar. Datuk Sapawi berucap demikian merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Sekolah Kebangsaan Jabang di Beaufort. Dalam majlis ini, beliau mengumumkan peruntukan sebanyak RM20,000 bagi pembinaan astaka baharu pada tahun hadapan, pemberian kerusi dan penyaman udara untuk kegunaan di sekolah berkenaan. SK Jabang adalah sekolah kurang murid luar bandar dan memperolehi keputusan 100% lulus dalam semua mata pelajaran dalam UPSR baru-baru ini. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah. Kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan.